Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita bertemu dalam siri ulang kaji UPKK subjek sirah, yang mana kita masih lagi ataupun kita di penghujung pelajaran 1, iaitu pelajaran 1 Jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tajuk yang terakhir unit 6 iaitu pembukaan kota Mekah. Okey, pembukaan kota Mekah. Okey, apa maksud pembukaan kota Mekah? Pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Mekah ini adalah pembebasan. Pembukaan ini maksudnya pembebasan kota Mekah daripada pengaruh, cengkaman, amalan dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan amalan-amalan kafir Quraisy ataupun amalan-amalan jahiliah. Nak buang semua tu, nak terapkan amalan-amalan Islam. Rasulullah buka balik kota Mekah ni dan memasukkan Islam secara sepenuhnya ke dalam kota Mekah. Okey, yang mana sebelum ni kalau kita tengok, kalau kita bacalah tentang sejarah kota Mekah sebelum daripada peristiwa Fathu Makkah ini adalah menjadi pusat penyembahan berhala dan amalan-amalan jahiliah yang lain. Okay? Kalau ada pun tawaf, ibadat tawaf dan sebagainya, semua itu adalah diorang tawaf berhala. Okay? Ada 360 berhala di sekeliling Kaabah, ada besar, ada kecil, ada macam-macam saiz, macam-macam rupa. Okey. Dan okey, kita teruskan. Faktor pembukaan kota Mekah. Faktor pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, dalam bulan Ramadan terjadinya peristiwa ni. Kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Okey. Kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Seperti mana yang kita tahu, sebelum terjadinya Fathu Makkah ini ataupun pembukaan kota Mekah ini, terjadinya dulu apa yang kita telah bincangkan dalam video yang lepas, iaitu tentang perjanjian Hudaibiyah. Okey, so diorang dah janji untuk tidak ada peperangan, gencatan senjata selama 10 tahun. Lepas tu tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri dan sebagainya. Tapi kaum Quraisy ini, diorang melanggar dengan cara kaum Quraisy membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang mengorbankan 20 orang penduduk Bani Khuza'ah. Dia bagi bantuan kepada Bani Bakar, serang penduduk Bani Khuza'ah sampai 20 orang yang meninggal dunia ataupun yang mati. Okey. Dan bila Rasulullah tahu tentang perkara tersebut, maksudnya Rasulullah marahlah tentang orang yang memungkiri janji. Baginda marah dan mengemukakan 3 pilihan melalui utusan baginda, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa ni adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Okey. Iaitu apa yang Rasulullah bagi pilihan kepada mereka, membayar diat ataupun pampasan atau ganti rugi sebagai tebusan darah waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, membatalkan perjanjian dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga, terbatalnya perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Okey. Apa yang kaum musyrikin pilih dalam 3 option yang Rasulullah bagi ni? Kaum musyrikin memilih untuk berperang dengan orang Islam. Rasulullah pun bersama 10,000 tentera Islam menuju ke Mekah. Okey. Dan kalau kita tengok 10,000 orang tentera Islam ni,
menuju ke Mekah dan terpecah kepada 4 kumpulan. Terpecah kepada 4 kumpulan masuk ke kota Mekah, nak masuk ke kota Mekah tu melalui 4 pintu. Okay. Rasulullah kata, okey, kita berpecah kepada 4 kumpulan dan kita masuk melalui 4 pintu. Dan ada macam-macam lagi strategi Rasulullah yang akan kita bincangkan lepas ni. Okey. Seterusnya, kita tengok strategi Rasulullah SAW untuk menakutkan musyrikin Makkah. Okey. Yang pertama, Abu Sufyan terbuka hati mendengar penjelasan Al-Abbas mengenai Islam dan berjumpa Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Abu Sufyan yang sebelum ni mengetuai setiap peperangan melawan Rasulullah SAW, akhirnya sebelum peristiwa pembukaan kota Mekah ini, dia terbuka hati untuk mendengar penjelasan Sayyidina Abbas dan terbuka hati dia untuk berminat, terbuka hati dia untuk Islam dan dia pun pergi berjumpa Rasulullah dan mengucap syahadah. Okey, itu yang pertama. Bila Abu Sufyan memeluk Islam, ramailah dia seorang yang berpengaruh, maka ramailah lepas ni orang-orang Quraisy akan memeluk Islam sama dengan apa yang dia akan ikut apa yang ketua dia buat. Kemudian yang keduanya, menyalakan unggun api yang besar bertujuan melemahkan musuh dan ianya berjaya. Dan dalam pada Rasulullah berpecah kepada 4 kumpulan tadi, Rasulullah kata setiap kumpulan kena pasang unggun api yang besar. Maksudnya ada macam-macam riwayat lah. Ada kata unggun api, ada kata macam obor, ada kata nyalakan api. Tapi tujuan menyalakan api ni adalah untuk mereka nampak ramai. Macam kita masuk stadium kan. Masuk stadium pergi tempat yang ramai sikit, tiba-tiba tengok ada orang pasang torchlight dekat phone. Nampak macam kelip-kelip tu ramainya orang. Tambah yang ada 2 phone kiri kanan dia buat kan. So itu strategi Rasulullah untuk nampak tentera Islam tu begitu ramai dan daripada 4 penjuru. So bila dia orang tengok, ramainya. So lepas tu dia orang akan rasa macam, bila tentera Islam ramai, dia orang akan rasa takut, akan rasa kecut, akan rasa, tak boleh menang ni. Okey. Kemudian Rasulullah menawarkan keselamatan kepada sesiapa yang memasuki tempat berikut. Rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram, rumah sendiri. So Rasulullah tawarkan keselamatan. Maksudnya tak ada orang yang akan terbunuh ataupun diserang sekiranya mereka berada di rumah Abu Sufyan, berada di Masjidil Haram dan berada di rumah sendiri. So Rasulullah pun masuk. Rasulullah dan orang-orang Islam yang lain masuk daripada 4 penjuru, daripada sini kan. Okey. Ada juga berlaku sedikit macam nak kata perang pun, adalah yang orang yang pergi serang tentera Islam dan kesemuanya dimenangi oleh orang Islam dan masuk, boleh masuk secara aman lah, kita kira sedikit sahaja berlaku serangan. Okay. Dan kemudian umat Islam ataupun tentera-tentera Islam ni boleh masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Okay. Kemudian kita tengok tindakan Rasulullah SAW selepas memasuki kota Mekah. Okay. Selepas Rasulullah berjaya memasuki kota Mekah, Rasulullah telah pertama kalinya memberi khutbah kepada penduduk Mekah. Rasulullah memberi khutbah kepada penduduk Mekah. Kalau dulu sebelum Islam ni berkembang, Rasulullah pergi bagi tahu apa-apa, diejek, dihina oleh orang-orang Quraisy, tapi kali ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa daripada penduduk Quraisy. Okey, kemudian Rasulullah SAW melakukan tawaf di Kaabah dan menunaikan solat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat.
Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menuju ke Kaabah dan memusnahkan 360 berhala. Berhala semua patung-patung dan sebagainya, semuanya dihapuskan. Yang mana sebelum ni berhala tu, dia orang punya pujanya berhala tu, kalau ada sejenis berhala yang memegang sesuatu, yang memegang contoh macam tempayan ke ataupun satu bekas untuk diletakkan duit ataupun apa-apa sahaja kat dalam dia tu, dia orang akan letak dalam tu dan membiarkan fakir-fakir miskin yang sedang minta sedekah ni, dia orang sepak tendang macam tu je. Berhala lebih penting daripada orang miskin. Pergi letak masukkan duit lah kita kata, masukkan duit dalam berhala. Tak bagi dekat orang-orang miskin. Okey. Seterusnya Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas bumbung Kaabah. Bila Kaabah dah dibersihkan daripada susunan-susunan berhala di sekeliling Kaabah tu, kemudian Kaabah tu juga dibasuh dengan air Zam-Zam, dah clear semua, dah bersih semua. Rasulullah arahkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni muazzin ataupun tukang azan Rasulullah. Dia kata, Bilal pergi naik atas bumbung Kaabah dan azan. Itu yang Rasulullah buat selepas memasuki kota Mekah. Kemudian Rasulullah mengisytiharkan pengampunan kepada musuhnya. Rasulullah mengisytiharkan pengampunan kepada semua musuh-musuh dia. Begitu hebat dan begitu baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat musuh bagi pengampunan. Okey, seterusnya. Faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Kekuatan akidah umat Islam. Masa tu semua bersatu hati di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi Muhammad, dengan akidah yang betul nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, maka berjayalah peristiwa pembukaan kota Mekah ini. Kemudian yang kedua, strategi yang bijak dan teliti oleh Rasulullah. Ramai pembesar dan panglima Quraisy memeluk Islam, antaranya Khalid bin Al-Walid. Sebelum peristiwa ni, Khalid bin Al-Walid kita tahu pada peperangan Uhud, Khalid bin Al-Walid ni adalah seorang panglima daripada yang memihak kepada tentera Quraisy. Tapi bila dia dapat hidayah, dia memeluk Islam, dia jadi orang yang hebat dan menjadi panglima perang pula untuk orang Islam. Dan bila orang yang hebat dalam peperangan memeluk Islam, dia ada kuncu-kuncu dia yang akan ikut serta sekali untuk memeluk Islam. Bagi orang yang ada followers lah kita kata. Okey, kemudian hubungan persaudaraan yang kukuh sesama umat Islam, tak berpecah, bersatu teguh, bercerai roboh. Okey, dia orang bersatu teguh, persaudaraan yang kukuh, sesama saudara sesama Islam ni kukuh, erat di antara umat Islam pada masa tu. Dan semangat jihad yang tinggi dalam kalangan umat Islam. Semangat mereka untuk mempertahankan agama Allah itu begitu kuat pada masa tu. Okay? Dan ini semua adalah faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Okey, kemudian kesan pembukaan kota Mekah. Okey. Yang pertama, dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan dan berkembang pesat. So bila semua orang dah menerima agama Islam tu dijalankan secara lebih terang, lebih orang kata terbuka dan berkembang pesat. Ada sahabat-sahabat yang mahir lepas daripada pembukaan kota Mekah ni pergi ke negara-negara sekitar Mekah dan Madinah untuk berdakwah, dan dihantar ke sana untuk ajar tentang agama Islam ni dan sebagainya. Kemudian tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Tanah Mekah itu menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Kemudian yang ketiga, kesan dia lagi, ramai orang kafir Quraisy memeluk Islam. Antara faktornya tadilah panglima-panglima perang dia yang hebat-hebat semuanya memeluk Islam, maka
yang biasa-biasa ni, kalau tak peluk Islam, dia kata, dia bukan kata terpaksa, maka mereka akan ikut apa yang panglima dia buat. Okey. Dan ada yang terbuka hati. Memang dah lama dah nak terima Islam ni, tapi takut sebab dikecam, ada macam-macam lah. Okey. Ada yang diugut bunuh, maka tak jadi nak peluk Islam. Sekarang ni lah masa dia untuk bebas memeluk Islam dan belajar tentang agama Islam. Kemudian umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan daripada orang kafir. Tak ada dah kalau sebelum ni dengan peperangannya, dengan halangannya. Kalau masa pergi buat umrah pun kena balik-balik buat perjanjian. Sekarang ni tak ada dah. Okay, walaupun umat Islam umat Islam Madinah dah balik ke Madinah, dia orang nak pergi buat umrah ke, nak pergi masa musim haji nak buat haji ke, dah tanpa gangguan dah. Okay, dah bebas. Okay, kemudian masyarakat Mekah saling bekerjasama dan hidup aman dan damai di bawah pemerintahan Islam. Okey. Okey, itu sahaja apa yang kita boleh bincangkan berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah mengikut apa yang termaktub di dalam buku teks kita. Sebenarnya peristiwa pembukaan Kota Mekah ni satu sirah yang panjang. Itu kalau nak tahu kena banyak membacalah, bukalah buku-buku sirah berkaitan. Mungkin ada info yang saya tak bagi tahu. Kalau kita cuma bincangkan apa yang perkara-perkara penting yang perlu awak hafal untuk ulang kaji dan menyenangkan awak untuk menjawab exam UPKK, insya-Allah. Dan kita kata bagi pembukaan Kota Mekah ni secara tidak langsung melunaskan ataupun mengembalikan masyarakat kaum-kaum muhajirin yang ikut serta berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila terjadinya pembukaan Kota Mekah, hilanglah rindu mereka kepada tanah air mereka. Boleh balik ke Mekah semula, boleh berjumpa dengan sanak saudara. Usahkan kata umat Islam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat merindukan tempat kelahiran baginda. So bila terjadinya pembukaan Kota Mekah ni, maka terlepaslah rindu mereka semua. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita jumpa di video yang akan datang insya-Allah.